Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kerana masih lagi mempertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, dan syukur juga pada Allah kerana dapat melaksanakan ibadat Ramadan dengan sempurna dan raya dengan cukup sempurna. Pagi ini kata Tuan Syekh, apabila Allah Subhanahu Wa Taala membuka salah satu pintu untuk mengenali kita, maka sambutlah dan pulanglah kepada Allah. Dan jangan sesekali merasa malu kerana amalan kita itu sedikit. Maksudnya begini, sahabat-sahabat. Maksudnya ialah, kadang-kadang kita hidup ini secara mudahnya ada dua cara kita balik kepada Allah. Ada dua cara. Satu cara kita cari Allah, satu lagi cara Allah cari kita. Dia ada dua cara, ya. Satu, kita cari Allah. Jalan yang kedua, Allah cari kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran menceritakan mengenai dua cara tersebut. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 13, kata Allah, Allahu yajtabi, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi yunib. Surah Syura, ayat 14. Kata Allah, Allah itu memilih. Yajtabi maksudnya pilih. Yahdi maksudnya memberi hidayat. Apa panggil? Yajtabi. Yunib maksudnya kembali atau cari. Jadi daripada ayat itu fahamlah kita bahawa jalan nak balik kepada Allah tu ada dua jalan. Satu, nama dia kita cari Allah. Satu lagi, Allah cari kita. Jadi apa makna kita cari Allah? Apa makna Allah cari kita? Jadi dengan ayat itu seolah-olah jalan menuju pada Allah itu ada satu jalan, nama dia jalan inabah. Nama jalan tu, ya, jalan inabah. Jalan ni kita panggil dia jalan jauh. Yang kedua kita panggil dia jalan ijtiba. Yang ini dia panggil jalan dekat. Jadi seolah-olah kita nak masuk syurga tu ada dua jalan. Satu jalan jauh, satu jalan dekat. Mungkin sahabat-sahabat kata, ada gitu ya Ustaz? Memang ada pun. Kita tengok kan ramai orang jahat masa muda, dekat-dekat nak mati ngucap masuk syurga. Ada kan? Bukan main jahat dia, pelesik setan. Dekat nak mati, lepas penceng jahat lagi. Dekat nak mati tu, kena heart attack tak mati, lepas tu duduk hospital 2 hari, tobat baca Yasin, Astaghfirullahalazim, lepas tu mati malam Jumaat bulan puasa.
La ilaha illallah. Betul kan? Ada kan kita tengok orang macam tu? Tapi kita tengok ada orang macam kita ni lama lah, 40 tahun dah puasa, tak tahu lagi penatnya dah puasa. Betul kan? Jadi berarti nak masuk syurga tu ada dua jalan lah. Satu jalan dekat, satu jalan jauh. Jadi bila kita dah tahu ada dua jalan tu, mungkin sahabat-sahabat kata, ustaz, nampak macam best je jalan dekat. Boleh tak ustaz ulas sikit yang dekat tu? Oh, nanti dulu kita ulas semualah. Betul kan? Dulu masa saya duduk dekat lorong jambatan, saya selalu buat jahat. Tapi bila nak buat jahat tu, saya buang kopiah lah dulu. Kan lorong jambatan tu akan lalu dekat depan Angkasa Puri tu, nak naik flyover pergi ke UM. Kita potong paling kiri, kononnya nak naik flyover atas tu. Jadi lorong kat situ sampai kat depan, ceruk, masuk tengah. Betul kan? Tapi nak buat kat situ kena buang kopiah. Nanti orang kata menatah mana, betul kan? Ada kalanya beruntung, tapi ada kala tak baik. Nak masuk je polis trafik duduk kat situ. Wah, kena naik kat atas. Habis RM2.80. Kena tol kat situ RM1.50. Kat depan pula RM1. RM2.50 habis, baru boleh masuk ikut belakang. Jadi shortcut ni semua orang suka. Semua orang suka shortcut. Termasuklah balik raya tahun ni ada lorong kecemasan, ramai je orang potong. Betul kan? Saya menjadi seorang mata-mata kerajaan, saya pun ambil gambar semua, hantar dekat Facebook JPJ. Geram dia potong queue tu, kita kena jam tu. Jadi nak sebutnya semua orang suka shortcut, termasuklah tuan-tuan tu yang senyum tu, ada juga shortcut, betul kan? Okey, supaya kita tidak tertipu, kita tahu dua-dua apa makna jalan jauh yang kita panggil inabah, betul kan? Apa makna jalan dekat yang kita panggil ijtibah. Jadi kalau orang tanya, tuan-tuan, apa dalil ayat Quran bahawa balik pada Allah tu ada dua jalan? Inilah dalil dia, ya. Surah Syura ayat 14. Allah Ta'ala kata, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah pilih. Allah pilih tu maksudnya Allah pergi pada orang tu. Allah memilih siapa saja yang dia nak pilih. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberi hidayat kepada orang yang kembali pada dia. Jadi ada dua jalan lah. Satu dipanggil jalan ijtibah, iaitu jalan Allah pilih, kita panggil dia shortcut. Satu lagi jalan inabah, yang kita panggil jalan biasa. Okey sahabat-sahabat, kita jelaskan satu persatu supaya kita faham apa makna jalan inabah dulu. Itu jalan jauh. Ni. Apa makna jalan inabah? Jalan inabah ini bermaksud kita cuba mengenal Allah dengan belajar agama. Kita belajar tauhid, kita belajar Quran, kita sembahyang. Betul kan? Kita praktis agama sikit-sikit, kita puasa, kita bayar zakat, kita qiyamul lail, baca Quran. Dan perkara itu kita buat lama. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita buat. Jadi sepanjang kita buat benda tadi, dia memperlihatkan kita sedang mencari Allah, kembali pada Allah. Dan dalam perjalanan kita mencari Allah itu, kita mengharungi kesukaran. Tadi sahabat kita puasa tahun ini penat, air tak ada, mataharinya tinggi, mataharinya rendah. Maksudnya kita melalui jalan kesukaran itu, dan kita lalu proses itu. Itu kita panggil dia tariqul inabah, iaitu balik kepada Allah melalui jalan jauh. Manakala jalan yang kedua kita panggil dia tariqul ijtibah, iaitu kita balik kepada Allah melalui jalan dekat. Jalan dekat ini maksudnya masa muda kita, Masya Allah, nakal, puasa hidak, semayang hidak, macam-macam dosa kita buat. Tiba-tiba dekat nak mati, Allah datang dekat kita, sambut tangan kita,
kita pun tobat. Kan kita tobat. Jadi bila kita tobat dekat nak mati, maka masa muda dulu macam-macam dosa dah kita buat. Jadi bila kita tobat tu dekat dah nak mati. Lepas-lepas tobat kita pun mati. Lepas tu masuk syurga. Kan dekat je kan, sekejap je tu masuk syurga. Jadi ustaz, betul lah yang kami jadi baik bila pencing tu ustaz. Betul kan, ramai orang lepas pencing baru nak baik. Jadi kami nak ikut hak tu lah, orang tasawuf buat tu. Betul kan? Dan apa yang disebut tadi, tuan-tuan, ada hadis dia. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, hadis sahih dalam Bukhari. Nabi sebut, wa innar rajula la ya'mala bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fa amila bi amali ahlin nar fadakhalan nar. Wa innar rajula la ya'mala bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fa amila bi amali ahlil jannah fadakhalal jannah. Kata Nabi, ada seorang lelaki, dia beramal dengan amalan ahli syurga seolah-olah dia dengan syurga itu sehasta je. Datang ketentuan Allah, maka hujung usianya dia beramal dengan amalan ahli neraka, lepas tu dia masuk neraka. Sebaliknya ada seorang lelaki yang lain, dia beramal dengan amalan ahli neraka seolah-olah dia dengan neraka tu sehasta je. Kemudian datang ketentuan Allah dan dia beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dia mati, dia masuk syurga. Naknya tu dulu tu ustaz tu. Masa muda buat hak neraka dulu. Buat neraka dulu. Makan McDonald, minum makan dulu. Dekat nak mati tu bang. Nak tu tu. Agak-agak nak jawab macam mana kalau orang kata begitu. Dia kata, kamu ikut kuliah Ustaz Faisal kan, Ustaz Luqman lagi, Tazkirah Dr. Roslan lagi. Saya berpegang dengan hadis sahih riwayat Bukhari. Ada seorang lelaki masa mudanya ahli neraka, tapi dekat nak mati jadi ahli syurga, buat amalan ahli syurga sikit je betul masuk syurga. Beramal dengan hadis sahih riwayat Bukhari. Tuan-tuan jawab ke mana tuan-tuan? Ayolah, sebab tu saya pilih yang tu kata dia. Sebab tu saya tak mari OIC Melaya buat kelas banyak mana pun. Sebab tunggu pencing dulu baru nak buat. Hak tu gamble lah. Hak kalau orang buat baik masa awal pun ujung masuk neraka juga. Ada tu. Bukan soal ngarut. Sebab Nabi kata hak tu masa muda baik tu, gak mari kelas Ustaz Faisal, mari kelas Ustaz Luqman, mari Tazkirah Dr. Roslan. Lepas tu bila pencet jahat masuk neraka juga. Nak buat macam mana? Kita hentam dia kat situ, dia hentam balik kita kat situ. Nak jawab macam mana? Kena jawab lah, kita ngaji ni. ABC. ABC. Oh, ABC tu UPS. Sekarang dia panggil HOT, Higher Order Thinking. Tak ada dah ABC. Lepas tu ayat Quran ni pun sebut, betul kan? Kita duduk ngaji pagi ni bahawa ada dua jalan. Satu jalan jauh, satu jalan dekat. Yang jalan jauh tu memang susah daripada awam. Betul sih, sama sekarang sama semua cepat. Kata Ainun Abdullah dalam buku dia mengenai generasi Y ialah generasi cepat. Dia nak hukum cepat, nak belajar cepat, makan makanan segera. Sebab tu dia demonstrasi dulu, lepas tu dia tanya apa hukum. Dia boykot dulu, bila orang dah rugi baru dia tanya, ni boleh kau boykot orang Islam? Tak tahu juga dia pun. Nak jawab macam mana? Jadi kan sebenarnya benda tu tak adalah tak betul pun, tapi ada di sana perkara yang kita kurang jelas.
yang kita panggil blur tu ya. Blur itulah yang menjadikan kita pun blur bila orang tanya tadi. Jadi nak beritahu di sini ialah memang betul ada dua jalan. Satu jalan jauh, yang kedua jalan dekat. Jadi dua jalan itu tak boleh kita nafi, kerana realitinya ada dalam hidup. Kita lihat ramai je orang pada awal usianya jahat, tapi bila tua dia baik. Kita tak boleh nafi benda tu. Kenapa kita tak boleh nafi dua jalan tu? Sebabnya secara takdirnya orang jahat tu sebenarnya dia adalah baik, tapi situasi yang menjadikan dia jahat. Misalnya secara fizikalnya, secara luarannya kita akan kata budak belajar agama ni baik. Secara fizikal, secara luarnya. Maka budak yang tidak belajar agama tu kurang baik. Itu secara tanggapan umum. Tapi kalau kita tengok kat Universiti Melaya, pensyarah yang pakai kopiah engineering, pensyarah akademi Islam tak wakaf. Betul kan? Pergi engineering tu kat janggut panjang pakai kopiah gitu. Tak jangan sebut tabligh tu, tapi nak sebut je apa di sepatutnya di akademi Islam lah gitu. Pergi fakulti sains di Jabatan Kimia, budak perempuan dia telekung lebih labuh daripada akademi Islam. Betul kan? Malah lebih radikal daripada akademi Islam sekali. Akademi Islam gincu dia bukan main tebat, Maybelline Ice-nya macam-macam. Dekat alam bena tak ada gincu pun. Alright, macam mana? Nampak macam mana? Jadi sebab itu, apabila kita mengukur orang tu baik ke tidak, kita tak ukur dia pada baju, kita tak ukur dia pada title, kita tak ukur dia pada kopiah dia. Kalau nak ukur pada kopiah, ramai orang boleh beli di jalan tar tu kopiah baik dia. Kita ukur dia pada satu ukuran lain. Kita ukur dia pada satu ukuran lain. Jadi soal zahir itu kita terimalah zahirnya begitu. Sebabnya kalau dulu kita kata budak mengaji sekolah agama ni baik, bagaimana kita tengok ragging di sekolah agama di Negeri Sembilan sampai mati? Betul kan? Ragging yang mati juga di sekolah agama di Kuala Lipis. Sedangkan di MCKK pun ada ragging juga, di UiTM pun ada ragging juga, tapi tak adalah sampai mati. Faktornya banyak begitu. Sama juga apabila kita bercakap mengenai sumbang mahram. Ramai orang kata sumbang mahram sebab iman tak kuat. Sedangkan kita tengok yang kena dakwah Tok Bilal masjid. Tok Bilal masjid tak kuat lagi imam. Iman teruk lagi lah orang lain. Yang kena dakwah sumbang mahram ada janggut. Jadi orang ada janggut tak kuat lagi iman, hak tak ada lagi tak kuat. Jadi berarti dia punya indikator tu dia dah berubah. Indikator tu dia dah berubah. Jadi sebab itu kita menjadi silap apabila mengekalkan indikator pada setiap masa dengan satu indikator. Indikator tu dia kena berubah. Jadi yang jadi masalahnya kita ambil satu indikator yang ada pada satu-satu masa, kemudian indikator itu sudah tak valid, kita pun ukur. Maka kita pun buat judgementasi berdasarkan indikator yang dah tak valid. Mesti nilai itu berubah dari satu tempat ke satu tempat. Sama juga bila kita bercakap pasal boykot. Boykot di negara barat, dia boykot McDonald sebab pemilik McDonald tu directnya adalah Yahudi. Boykot di Malaysia, pemiliknya indirect yang Yahudi tu, yang besarnya orang Melayu. Jadi kita tengok barat boykot, kita mau boykot juga. Nanti dulu, kena fikir dulu. Bukan saya kata boykot tu tak baik, tapi fikir dulu.
Yang pergi boykot tu isap okok. Kau tu lebih celaka dari McDonald tu. Jadi itu dia panggil indikator tu. Indikator tu dia tidak bersifat statik, ya. Dia berbeza dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kita selalu mengatakan bahawa orang tu begitu, maka orang tu begitu. Orang tu begitu, pada satu tempat tertentu orang tu begitu adalah begitulah. Tapi pada tempat lain dia berbeza. Jadi sekarang kita tak boleh nafi bahawa orang masuk syurga tu ada dua jalan. Satu jalan jauh, yang satu lagi jalan dekat. Yang tu tak boleh nafi. Seperti mana kita tak boleh nafi perkahwinan tu ada dua. Satu monogami, satu poligami. Jangan petikanlah yang tu. Cuma yang orang buat tak betul tu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi yang penting ada dua lah, monogami dan poligami. Jangan duk hentang poligami tu. Awak tak nak buat, awak tak mampu buat, duk diam je lah. Jadi persoalan sekarang nak masuk syurga ada dua jalan. Satu jalan jauh, satu jalan dekat. Jadi kita sebagai seorang yang waras duduk dekat universiti, kita tengok mana baik dua tu. Jadi nak tahu mana baik, kena banding lah. Betul kan? Dan banding itu mesti, apa yang orang sebut apple to apple, mesti setara. Dia tak boleh banding. Ada orang selalu banding, oh Mercedes aku tahan lah banding dengan Viva. Mana boleh banding dengan Viva? Kena banding dengan benda yang setara dengan Mercedes tadi. Jadi bila kita kata ada dua jalan, maka kita banding dua jalan tadi. Mana kelemahan yang kita rasa kurang pada jalan jauh, mana kekuatan yang ada pada jalan jauh, mana kelemahan yang ada pada jalan dekat, dan mana kelemahan yang ada pada jalan dekat. Lepas pada tu barulah kita buat keputusan. Okey, mari kita tengok jalan jauh. Jalan jauh itu dia menggambarkan kepada usaha sendiri. Kita cari, kita pergi belajar, kita cuba praktis agama, kita cuba buat usaha kita. Betul kan? Manakala jalan dekat Allah pilih. Jadi bila sebut Allah pilih, berarti di sana ada unsur kebarangkalian. Bila sebut unsur kebarangkalian, tak semua orang dapat. Betul kan? Tapi bila sebut jalan jauh, walaupun ianya jauh, tapi kita boleh buat keputusan. Kita boleh pilih. Jadi dia lebih pasti daripada yang jalan dekat tu. Jalan dekat tu memang seronok sebab buat sikit tu masuk syurga. Tapi awak pasti kau awak terpilih. Persoalannya ialah hanya kebarangkalian. Dan berapa ni sebuah kebarangkalian itu nanti kita cerita kemudian lah. Tapi yang pentingnya di sana hanya ada kebarangkalian. Di sini ada kepastian. Dan setiap kita mempunyai satu pilihan je. Sekali je hidup dalam dunia. Jadi bagi orang cerdik, dia akan gamble ke ataupun dia pilih benda pasti? Mesti kita pilih benda pasti. Sebab yang itu kita tak nafi, tapi barangkali kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, masya Allah. Akan buat. Dia tak ada cok. Lepas nak mati, dah mati dah. Cok pilih. Dalam sejarah pegawai perkhidmatan awam, zaman Pok Loh je orang yang pilih KWSP boleh tukar pergi pencing. Betul kan? Itu entah macam mana Allah twin pala Pok Loh. Betul kan? Tak, sekali pilih KWSP, tak boleh pilih lah pencing. Entah berapa orang doa tak tahu boleh tukar Pok Loh buat gitu sekali kan? Sekarang mana boleh dah? Sekali lah. Sekali je. Jadi sekarang betul ada dua jalan. Jalan tu dia panggil barangkali. Jalan jauh dia panggil pasti. Kalau tanya saya nak yang pasti. Saya tak nak yang tu. Sebab tu gamble. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Satu. Yang kedua, kita tengok orang yang lebih cerdik dari kita.
Siapa lebih cerdik dari kita bab agama ni? Nabi lah kan. Kau ada lagi orang cerdik daripada Nabi? Nabi je lah orang yang lebih cerdik dari kita dalam bab agama ni. Ada tak Nabi yang ikut jalan dekat? Cuba cakap kat apa? Sebut seorang tak apa dah. Tak ada. Semua Nabi ikut jalan jauh, kena tembok, kena katok, semua. Ada tak Nabi masa muda jahat, dekat nak mati baru baik. Lepas tu jadi Nabi, mati masuk syurga aja. Tak ada. Semua Nabi ni baik dari muda lagi. Dari muda lagi baik. Susah tegak jadi orang baik, kena. Jadi orang yang cerdik dalam bab agama yang kita tahu ada 1,300 lebih tu, yang wajib kita beriman ada 25 orang tu, semuanya pilih jalan jauh. Tak ada seorang pilih jalan dekat. Jadi takkanlah kita duduk di Melaya lebih cerdik dari Nabi nak pergi pilih jalan dekat tu. Tapi kita tak boleh nafi bahawa adanya jalan dekat tu. Kenapa kita kena adanya jalan dekat? Sebab kadang-kadang kita jumpa orang yang kita sayang tapi dia jahat. Betul kan? Orang yang kita sayang dia jahat. Dengan sebab adanya jalan dekat tu yang kita tidak give up untuk ajak dia jadi baik itu. Sebab peluang masih ada. Peluangnya masih ada. Oh, kalau tak ada jalan dekat, hanya ada jalan jauh, kita bunuh teruslah orang jahat tu. Bunuh tu lah orang jahatnya. Sebab tu kita tak bunuh orang jahat. Dan kebanyakan orang jahat ni berkuasa lebih pada kita belaka. Betul kan? So, sebab kita tahu ada satu jalan lagi yang dia panggil jalan dekat. Mungkin dan kita tengok ramai je orang jahat bila tua dia jadi baik. Tak boleh sebutlah namanya sebab rekod. Kalau tak rekod tak apa. Betul kan? Apa pula ceramah kat MC Melaya, kena jaga nama ni. Jadi nak sebutnya tuan-tuan ialah kita tak boleh nafi bahawa adanya jalan dekat. Tapi bagi kita yang belajar, kita tetap akan memilih jalan jauh walaupun ada jalan dekat. Kerana jalan dekat itu risikonya besar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut yasha, man yasha. Allah pilih siapa yang dia nak. Siapakah orang yang terpilih itu? Dia panggil, dia pakai rawak ke pakai apa tak? Dia tidak rawak. Kita duduk kat universiti ni, kita pakai satu, dia panggil sampling. Kita ngaji bak rawak tu kan? Sampling tu. Setiap unit populasi yang akan dipilih untuk menjadi sampel mestilah mempunyai nilai homogeneous. Tentu kan? Nilai sepunya dia panggil. Nilai sepunya yang ada pada setiap unit populasi, barulah pemilihan itu dipanggil valid. Jadi orang yang akan dipilih oleh Allah untuk dijemputnya menggunakan jalan dekat, dia ada dua syarat. Dua syarat. Siapa ada dua syarat ni, bolehlah nak try test jalan dekat. Tapi kalau tak ada dua syarat ni, jangan berangan. Siapa test dia tidak termasuk dalam orang kena pilih. Ada dua syarat. Ya. Syarat pertama, dia berada dalam dosa yang dia tidak pilih. Dia tu duduk dalam dosa, di mana dosa yang dia duduk tu bukan pilihan dia. Dia ditakdirkan begitu. Jadi kalau ustaz pergi buat dosa, memang tak cukup syarat untuk pilih. Misalnya saya kata, okay, tuan-tuan, saya bersara jadi orang baik, jadi saya nak pergi buat jahat. Lepas tu saya tunggu jalan dekat. Oh, memang tak boleh pilih. Sebab syarat pertama nak dipilih oleh Allah untuk jadi baik pada hujung usia, dosa yang dia buat itu bukan dia yang pilih, dia ditakdirkan duduk dalam dosa itu. Tak fahamlah perkataan ustaz.
betul kan? Nampak macam tak faham berkerut gitu. Nak tanya takut kau mana tak tahulah. Okey, cuba ustaz bagi contoh kan apa makna dosa yang dia tidak pilih. Dosa yang dia tak pilih ni begini, iaitu dia tiba-tiba sedar dia berada dalam situasi dosa tapi dia tak tahu tu dosa. Misalnya, masa saya mengajar titas dulu, ada 2-3 orang budak di Fakulti Sains, dia pakai seluar dan baju yang nampak longkang tu. Kan, baju nampak longkang sana sini tu kan, baju dia tu duduk depan saya 3-4 orang budak. Bila saya mengajar titas, saya kata, kamu 2-3 orang ni nanti lepas kelas boleh jumpa saya tak? Dia pun bagi kan. Ya budak tahun 1 main pergi. Bila dia mari dekat saya kita lagi. Dia kata kamu 2, 3, 4 orang jom kita pergi makan, start belanja. Oh 2, 3 orang bukan seorang. 3 orang naik kereta. Pergilah makan dekat Kenny Rogers. Alah ustaz duit banyak belanja je lah. Betul kan? Jadi 2-3 orang yang pakai baju nampak longkang ni, tahu nampak longkang yang itulah yang kita nak tengok. Saya kata dia, kamu kan pakai baju ni, kenapa teruk sangat? Dia kata cantik apa ustaz? Astagfirullah. Berarti dia tak tahu bahawa dressing code dia tu tak betul dengan agama dia. Dia tak tahu. Sebab ibu dia lagi teruk pada tu. Dia bukan dari budak ngaji sekolah Arab Kelantan. Bukan. Dia tak tahu pun aurat. Dia tak tahu. Dia buat family dia teruk lagi. Dia kata cantik apa ustaz? Astaghfirullahalazim. Tak boleh kau pakai baju kurung sopan. Kami pakai, ustaz tak tengok mak saya. Dia tunjuk gambar mak dia. Kita tak gambar nak tengok, teruk lagi. Jadi berarti memang kita nampak dia buat dosa, betul kan? Tapi dosa itu bukan kerana dia nak langgar dosa. Dia tak tahu itu dosa, dia tak tahu. Bapa tak ada ya. Ayah dia Mak Saleh, mak dia Melayu terakhir. Duduk di rumah mimpi dalam bahasa Perancis, makan burger. Mana tahu? Dia tahu aurat ni makan nasi kerabu. Dia tak pernah dengar sekolah agama. Dia tak tahu. Jadi apa yang dia pakai tu? Dia tak tahu. Tapi kita yang agama ni kita nampak itu dosa lah. Sebab kita tahu. Jadi dia memang berdosa pun, tapi berdosa dalam keadaan dia tak tahu tu dosa. Jadi orang yang ada dosa macam tu ada syarat nak dipilih. Tapi kita semua terbuat tak ada syarat. Tahu dah pergi buat apa? Dia tahu. Jadi budak tu selalu duduk kontak saya. Alhamdulillah bila graduasi dah pakai baju kurung. Saya kata tak ada dah pakai malu dah Ustaz. Alhamdulillah. Okeylah kan. Maksudnya dia memang buat dosa, tapi dosa itu bukan dia yang pilih nak pergi buat. Dia tak tahu pun. Misalnya kita tengok Maryam Jamilah. Ayah dia rabai Yahudi di New York. Dia tak tahu pun Islam tu apa. Dia memang kafir pun, tapi dia bukan anti Islam, cuma dia tak tahu apa Islam. Kan dia dosa lah kan. Tapi dosa tu bukan dia nak, dia ditakdirkan begitu. Jadi kita tak boleh lah, sebab kita tak layak, sebab kita dah tahu. Jadi rugilah tuan-tuan ikut kelas ni. Salih dah pergi jalan dekat ialah syarat pertama, mesti orang tu berada dalam dosa, di mana dosa itu dia buat kerana dia tak tahu, dia ditakdirkan begitu, bukan dia sengaja pergi buat. Bukan. Dia untuk orang yang macam tadi. Dan kita kena ingat ya, tidak semua orang di Malaysia ini mempunyai pengetahuan agama seperti kita. Mungkin kita lahir di Kelantan, sekolah agama banyak, tok guru banyak, okeylah. Tapi orang yang lahir di Melaka, ngaji pula sekolah perempuan La Saleh, nama sekolah pun tak soleh dah, La Soleh tu kan. La Saleh, Saleh tu kan, La tu tidak, Saleh tu soleh, tak soleh sekolah tu tak soleh dah, tak kan. Dia tak tahu apa. Jadi bila kita jumpa dia, kita kata, oh dosa lah kamu. Dia pun bingung, dosa apa saya?
Ada seorang perempuan Melayu duduk di Ampang, dia telefon saya dalam bulan puasa 2 tahun lepas, dia nak murtad. Jadi saya gelak bila dia telefon saya. Dia kata, kenapa ustaz gelak? Iyalah, ustaz lain orang telefon nak masuk Islam, aku orang telefon nak keluar Islam, kan pelik. Dia kata ada orang bagi telefon, dia kata kalau nak keluar Islam telefonlah ustaz ni, dia tak marah, ustaz lain marah. Saya telefon saya pening saya, kata siapa lah bagi recommend tak betul tu. Dia kata kalau nak murtad tak kena marah, telefon ustaz ni, telefonlah saya. Saya kata gini. Okeylah, dia kerja dekat apa panggil Berjaya Group. Berjaya Group tu kan syarikat Cina. Dia duduk dengan kawan dia. Dia kata, ustaz, saya nak keluar Islam lah. Kenapa nak keluar Islam? Dia kata, ustaz, saya punya kawan Cina, India, dia punya dosa jauh lebih teruk dari saya. Tapi bila pergi gereja, padri dia kata masuk syurga lagi. Saya yang Islam ni buat dua je dosanya, tapi ustaz kata neraka dah. Yang Cina tu dosa teruk lagi, ustaz, minum arak, makan babi, berzina, tapi pergi gereja masuk syurga lagi. Saya dua je dosa saya buat, tak tutup aurat dengan jarang-jarang sembahyang. Dah masuk neraka dah. Baik saya masuk Kristian, tak masuk neraka lagi. Nak jawab macam mana? Betul lah kan? Baik dipilih agama lain, lebih banyak lagi buat dosa tapi masuk syurga. Hak syurga tipu tu cerita lain, tak masuk syurga. Yang ni masuk neraka dah. Kata penat berlakon. Jadi saya kata ginilah, boleh murtad tu. Oh, dia kata patutlah, patut. Dia kata boleh kau ustaz, tapi kena jumpa saya dululah. Jadi akhirnya pergilah jumpa dia dekat Ampang Point tu, dekat restoran tu. Saya kata ginilah, tak payah murtad lagi, cuma terus kalah dengan buka aurat dan tak semayang tu. Sebab ramai lagi orang lain pun tak semayang juga. Cuma jangan murtad ya. Dia kata ni pandangan yang agak liberal. Okeylah, jangan murtad aja. Jadi dengan sebab dia tak murtad, maka dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Betul kan? Jangan murtad aja. Soal nak sekak kena apa tu, okeylah. Sebab dia tak tahu pun pasal ugar, dia tak tahu. Kawan dia Cina, India, dia hidup dengan, dia bukan duduk akademi Islam, bukan kerani Jabatan Sejarah. Dia duduk di sana tu. Siapa nak diajar agama dia? Saya tak ada masa. Cuma saya pun bagilah sikit link baca yang lain. Jaraknya daripada Ramadan sampai Raya Haji, dia pun snap lah gambar, tak dekat WhatsApp, bukan WhatsApp tu, Facebook. Dia hantar dekat saya, dia dah pakai baju kurung. Okeylah, tapi tak kafir lagi lah. Dia kata alhamdulillah ustaz, dah boleh pakai macam. Okeylah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, sebab itu jalan dekat kena ada. Bukan jalan dekat tu kena ada. Tapi bukan boleh pilih bagi semua kita. Kita kena ikut jalan jauh lah. Sebab kita tidak berada dalam dosa, di mana dosa itu kita ditakdirkan berada dalam dosa itu. Kita sudah ditakdirkan mendapat hidayat dari awal, kita berjalan je lah. Kerana para nabi, para rasul semua memilih jalan jauh, kerana dia lebih pasti. Adapun jalan dekat, dia adalah kebarangkalian. Jadi syarat yang pertama ialah dosa takdir. Maksudnya Allah Ta'ala yang menentukan dia duduk dalam dosa tu, bukan dia yang pilih nak pergi buat dosa setelah dia tahu. Yang kedua, adakah semua orang yang duduk dalam dosa takdir, iaitu orang kafir sebelum Islam ni, dia akan dapat hidayat? Tak. Yang dapat hidayat ialah sepanjang dia duduk dalam dosa, dia mencari-cari kebenaran. Dia masih ada keinginan mencari-cari. Misalnya kita tengok ramai orang yang terpaksa bekerja dengan industri dosa. Misalnya industri dosa ni, kalau tuan-tuan pergi ke TV3, ada seorang tu namanya Haji Idris. Dia ialah pengarah montaj cahaya. Yang sistem cahaya pentas tu kan.
Jadi setiap kali ada konsert, maka adalah dia. Jadi macam dosa lah dia, betul kan? Orang joget-joget dia ada situ. Dia bukan dosa, dia terpaksa kerja dengan sebab dia punya kepakaran jaga lapu ya. Tapi dia bukan nak pergi konsert, dia kerja. Dia kerja kat situ. Tapi bila orang tengok balik mana? Balik konsert. Astagfirullah. Betul kan? Yang dosa tu, yang melalak tu, ya, dia kerja, dia nak macam mana kerja jaga lampu. Sepanjang dia jaga lampu, dia duduk belakang petang tu kat astagfirullahalazim. Dia nak jadi baik, cuma itu je kerja yang dia boleh buat. Macam orang driver bas rapid KL. Tahu kan? Dia mana ada sembahyang tarawih bas rapid bas ke KL. Nak tahu tarawih mana kalau dia tunggu sembahyang tarawih bas tak gerak. Dia kena belajar lalu kat Masjid Rahman, dia tengok terlepas tarawih. Lalu Masjid Bangsa terlepas tarawih. Lalu Masjid Jamik terlepas. Dia tu nampak tak baik lah kan, sebab dia tak sembahyang tarawih, nampak macam tak baik. Tapi dia bukan tak baik. Nak mana dia terpaksa driver bas. Hak tak baik betul, hak tak driver kangkang tak pergi sembahyang tu. Hak tu tak baiknya. Kita boleh kata ke orang macam-macam sebab kita tidak berada di situasi orang itu. Kita tidak berada di situasi orang itu. Kita bercakap buah teruk lah apalah. Ramai je orang yang nak jadi baik tapi tak dapat peluang. Ada orang kata, bila saya kata baginda SAW itu tidak dapat membaca sampai mati, ada seorang daripada Sungai Penchala, dia kata kita jumpa di akhirat ustaz dalam neraka. Dia kata kenapa pula Haji kata saya dah, ya ustaz kata Nabi bodoh. Bila pula saya kata Nabi bodoh? Saya kata Nabi tak pandai membaca. Yalah, siapa yang tak pandai membaca itu bodoh. Betul kan? Dia pakai indikator sekarang. Saya kata orang tak pandai membaca tidak bodoh, cuma dia tak boleh membaca. Dah banyak bukti orang tak pandai membaca tak bodoh. Bonsiu tak kerti baca tapi dia lebih kaya dari Haji. Bonsiu Honda tu mana dia kerti baca kira tapi dia lebih kaya daripada kita. Tokepuk kat rumah saya ada 3 orang. Tokepuk semua tak kerti baca, cuma kerti kira je. Dia lebih kaya daripada orang ketah mak saya. Kerti baca. Kaya tokepuk tu lagi. Tokek skrak tu. Yang lagi bodoh ialah yang boleh baca tapi tak baca. Itu lagi bodoh lah. Berapa ramai di kalangan kita yang baca, tak baca lagi. Dokumen MQF tak habis. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, 2 perkara yang harus dibezakan, bahawa oleh kerana kita tidak ada 2 syarat ini, maka tak payahlah kita gamble nak pergi ikut jalan dekat. Kita ikutlah jalan jauh. Itu Allah Ta'ala pilih kita untuk ikut jalan jauh, kita berjalanlah. Dan bila kita jalan jauh, jangan lari. Jangan lari. Sebab orang yang suka berlari dalam maraton tak sapa. Betul kan? Saya tengok petang-petang tu ada profesor ke apa benda tua-tua duduk jalan gitu kan. Duduk jalan gitu. Tapi bila kita pusing tu, kita nampak dia sapa satu keliling. Tak percaya, suruh Universiti Melaya kerah semua staf dia buat maraton. Pau tembok Ustaz Faisal akan lari tapi tak habis bukit tu. Sebab orang lari dia panggil gelojoh. Yang eloknya jalan gitu lah. Akhirnya sapa juga. Jangan lari. Jadi begitulah juga tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan bukan ustaz, janganlah malu dekat ustaz. Allah, ustaz tak apa, pahala banyak. Amba ni pegawai sokongan N sebelah je, macam mana nak masuk syurga. N ko S ko itu dekat JPA je. Dekat akhirat tak adanya gerik-gerik itu tuan-tuan. Kita berjalan biasa je lah. Yang ada kecil manis, puasalah 6 cepat-cepat. Betul kan? Yang tak ada kecil manis tu perhabislah dulu. Sebab rumah terbuka banyak. Begitu begini. Betul kan? Jadi bagi orang tua-tua tak ada orang nak ajak dia pergi rumah terbuka, puasalah perhabis. Saya banyak orang ajak baru 3 hari. Okey lah. Syawal ada lagi. Betul kan? Maksudnya pelan-pelan lah. Buat sikit-sikit. Itu yang dia kata, bila kita balik pada Allah, jangan malu. Jangan malu. Oh, ustaz hafal Quran mesti pahala banyak. Tak secara orang lain, itu cerita dia. Betul kan? Orang tu nak pergi umrah 18 kali, pergilah. Itu cerita awak.
cerita saya nak jadi orang baik, gaya saya lah. Sikit-sikit. Orang lain orang punya pasal. Kita tak kisah dengan orang tu. Yang penting kamu nak balik pada Allah, saya juga nak balik pada Allah. Bagaimana kamu nak balik, kamu ikutlah cara kamu, saya nak balik, saya ikut cara saya. Kalau saya suruh tuan-tuan jadi baik mengikut saya, kan nanya. Saya kan pensyarah, boleh clock in pukul berapa? Betul kan? Tak payah clock out. Betul kan? Tuan-tuan lambat clock in, KPP duduk gitu. Betul kan? Nanya lah, jangan ikut saya. Tapi tuan-tuan baiklah. Baik cara tuan-tuan lah. Saya baik cara saya, pensyarah baik cara dia. Pegawai baik cara dia. Kalau pegawai kena baik cara pensyarah, masuk neraka lah pegawai. Dia tak boleh nak buat macam pensyarah. Jadi setiap orang itu ada cara masing-masing. Ada orang yang tak kahwin, cara dia. Ada orang terlebih beranak pula. Beranak sampai kena ambil cuti tanpa gaji. Lebih ni orang dah beranak. Masuk syurga kerana jaga anak. Betul kan? Orang yang tak kahwin tu masuk syurga kerana buat kerja kebajikan. Dia macam-macam lah. Jadi yang pentingnya bila Allah Ta'ala pilih kita untuk balik pada dia, setiap kita baliklah mengikut kemampuan kita. Ada seorang datuk tu dia tanya saya, soalannya brutal sangat. Dia kata, Ustaz, bila last kali pergi Mekah? Saya kata, kena jawab ke? Oh, kena jawab lah, tanya kan. Oh, malu saya nak jawab. Astaghfirullahalazim. Dah 10 tahun lebih dah tak buat umrah. Memang pun astaghfirullahalazim. Saya Ustaz, alhamdulillah 4 kali setahun. 4 kali setahun. Dia kaya, kalau ajak kita kira juga ni disorang, betul kan? 4 kali setahun dia pergi. Saya dah 2-13 tahun dah tak pergi umrah. Takkan saya nak cerita kat orang saya punya masalah. Tapi Datuk nak pergi, pergilah. Saya tak pergi bukan kerana saya tak nak pergi, saya ada lah masalah saya. Adik ramai, siapa masa nak pergi, adik nak nikah, mau minta duit umrah pergi ke adik dulu. Tak ada lah tu yang salah kita lah. Terus cerita kat dia. Nampak dia nak beritahu dia pandai sangat ni. Ustaz ni teruk lah begini, kena pergi rezeki Allah bagi duk habis ke lain. Orang bebek kita. Saya kata, Datuk, hamba memang tak pergi umrah, tapi pahala umrah tiap-tiap minggu hamba dapat. Mana ada Ustaz? Datuk, kalau tak tahu jangan lawan orang alim. Kita ada cara kita, betul kan? Kan ada hadis Nabi sebut, siapa-siapa semayang subuh berjemaah, kemudian lepas subuh tu dia berzikir, dia baca Quran sampai matahari terbit, kemudian dia semayang sunat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah yang mabrur. Amba buat seminggu sekali, berarti Datuk 4 kali setahun, amba 4 kali sebulan. Hebat Ustaz, cuba beritahu. Mana boleh beritahu? Tanya Ustaz lain yang gitu dia ya. Jadi berarti dia nak masuk syurga, cara dia masuklah. Apa kita herannya, dakwah je duit pergilah, saya tak marah. Tapi jangan duduk sindir orang. Jangan duduk sindir orang. Orang lain ada caranya tersendiri. Jadi sebab itu bila kita belajar tasawuf, apa yang kita nak belajar pagi ni, kita tahu masuk syurga ada 2 jalan. Satu jalan jauh, satu jalan dekat. Kenapa kena ada 2 tu? Sebab manusia tidak sama dia punya sutradara hidup. Cerita hidup dia tak sama. Jadi bila cerita hidup dia tak sama, Allah yang adil tadi kena beri 2 lah. Barulah setiap orang ada peluang. Namun kita yang bijaksana ini, kita banding di antara jalan jauh, jalan baik, mana baik 2 tu. Kita dapati bahawa jalan jauh lebih baik. Kerana jalan jauh tu kita pilih sendiri. Dan dia lebih pasti. Orang-orang yang lebih cerdik dari kita itu para nabi dan para rasul juga memilih jalan jauh. Habis apa guna jalan dekat? Jalan dekat ialah kepada orang-orang yang mungkin buat dosa. Dan dosa itu dibuat kerana dia tak sedar. Dia ditipu. Dia berada dalam situasi yang tidak seperti kita. Maka kita tak akan give up untuk ajak dia supaya jadi baik, supaya jadi baik, supaya jadi baik. Dengan harapan sebelum dia mati, dia akan jadi baik. Dan dia juga masuk syurga, kita juga masuk syurga. Dan sudah semestinya kita lebih baik dari dia. Tapi setidak-tidaknya janganlah dia masuk neraka.
Dan disebut ujungnya tadi, apabila kita dah balik pada Allah, mungkin kita terlewat sikit daripada orang lain, janganlah kita rasa malu kerana dia masuk syurga dengan cara dia, kita masuk syurga dengan cara kita. Jadi itu pelajaran hari ini. Jadi begitu, maka tak timbullah persoalan tadi. Masih ada question mark yang belum dijawab. Itu hadis tadi. Betul kan? Hadis yang Nabi sebut seorang lelaki itu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga sehasta, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, lepas tu masuk neraka. Bagaimana nak faham hadis tu? Itu satu soalan yang belum jawab. Soalan yang kedua yang belum jawab, bagi orang yang masa mudanya jahat, kemudian tua baik, lepas tu dia masuk syurga. Okeylah dia masuk syurga kerana tua dia baik. Hak muda jahat tu nak balas bila? Betul kan? Sebab Tuhan sebut wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Hak muda jahat tu. Kena balas sebab janji balas. Nak balas bila? Hak baik tu tak apa dah, syurga dah, betul kan? Begitu juga orang yang buat baik masa muda, buat jahat masa tua, lepas tu masuk neraka. Okeylah dia masuk neraka kerana tuanya jahat, tapi baiknya hak muda tu nak balas bila? Betul tak? Itu kita sambung kuliah akan datang. Pukul 9 lebih dah ni. Kita ada selang minggu tu ya, minggu yang biasa minggu depan Dr. Luqman, sebelum minggu terakhir tu, minggu ketiga tu ada kosong. Kalau ada saya pun ada kosong. Kalau nak tu pun boleh. Berapa bulan itu ya? Yang 23 rasanya tak? 22. Tengoklah 22, kalau ada iklan tu kita sambung jawab dua soalan tu. Okay, Assalamualaikum.